saya serahkanlah kepada Dr. Jack sebagai penggulungan kepada isu-isu yang berlaku sepanjang beliau mengembara ilmu. Okey, sebab saya yakin dan percaya Dr. Jack punya cerita dapat inilah merangkumkan semua cerita-cerita kita ni. Sebab cerita-cerita adik-adik panel yang lain ni sebab mereka ni kira generasi baru lah. So Dr. Jack mungkin sudah lama mengembara dan sudah lama hidup di dunia ini, mungkin lebih banyak dia punya pengalaman. Jadi kita serahkanlah kepada Dr. Jack untuk merangkumkan semuanya dalam sebagai pengakhir kita punya acara pada malam ini. Silakan Dr. Jack. Okay, terima kasih Yun. Bila mendengar cerita ketiga orang adik saya tadi, saya pun teringat zaman muda saya. Saya pun sekarang sudah umur 51 tahun, sudah tua. Ingin saya simpulkan satu benda yang sangat penting. Apabila kita menyentuh tentang isu kritikal, ya, isu kritikal dalam pengajian, isu kritikal maksudnya sama ada kita ingin meneruskan pengajian dan seterusnya berjaya ataupun kita give up. Saya melihat isu kritikal itu definisinya begitu. Jadi saya ingin juga berkongsi dengan pengalaman saya. Isu kritikal saya ialah apabila saya beralih ke bidang akademik. Pada umur 41 tahun, saya telah memilih untuk bertukar kerjaya. Selama lebih kurang 20 tahun dalam bidang pentadbiran, saya bertukar ke dalam kerjaya akademik. Bila saya bertukar ke dalam kerjaya akademik ketika berumur 41 tahun, saya telah diberi pilihan untuk mengambil jawatan tutor. Dan apabila saya mengambil jawatan tutor, saya ditawarkan beasiswa yang dipanggil SLAP, di mana saya perlu segera menyambung pengajian saya di peringkat PhD. Bayangkan cabaran saya, iaitu saya tidak mempunyai persediaan akademik. Saya tidak mempunyai proposal berbanding dengan pensyarah-pensyarah lain yang diantar untuk ber-PhD. Bila saya masuk ke PhD, baru saya belajar apa itu proposal. Bayangkan keadaan saya masa itu. Dan sepanjang pengajian saya bergelut dengan menyiapkan sebuah proposal. Sebab itu saya berbangga. Saya berbangga walaupun saya tidak GOT, graduate on time, tetapi saya GOT juga, iaitu graduate overtime. Maksudnya di sini ialah saya sentiasa menanamkan satu motto dalam pengajian saya, iaitu WKS. WKS ni sampai sekarang saya guna motto ni. WKS maksudnya ialah will, knowledge and skills. Where there is a will, there is a way. Dan untuk kita memastikan kita punya will itu tercapai, kita ada knowledge. Untuk memastikan knowledge itu benar-benar hadam dengan kita, benar-benar kita diperolehi, kita kena tahu teknik dia, skills. So, itu ialah bagaimana saya mengatasi isu yang berlaku sepanjang pengajian menyelesaikan PhD. Ingat ya, saya buat PhD tanpa proposal, tanpa pendedahan dalam bidang akademik. I'm starting from Tadika, kindergarten, but I still managed to finish my PhD. So I'm very proud of myself. Yang saya ingin kongsikan dengan adik-adik semua ialah kita perlu ingat ya, apabila kita melanjutkan pengajian ke universiti awam, sebenarnya peluang kita itu dibiayai oleh rakyat. Ini kita kena ingat ya. Bila kita masuk melanjutkan pengajian ke universiti awam, duit rakyat sebenarnya sebahagian yang menampung pengajian kita. Sebab itu, kos pengajian kita rendah. Sebab kerajaan menggunakan duit rakyat dan menampung sedikit pembiayaan di universiti. Jadi, saya pernah menjadi pegawai khas Naib Chancellor ya. Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Jalimin, Naib Chancellor UMS yang kedua. Saya pernah bersama-sama dengan beliau, dan di era beliau, beliau telah mengasaskan Universiti Malaysia Sabah sebagai universiti rakyat. Ramai orang tidak faham, tidak tahu maksud universiti rakyat kepada Naib Chancellor Datuk Noor pada masa itu. Sebenarnya maksud sebenar universiti rakyat, mungkin malam ni baru orang tahulah sedikit, ialah universiti itu milik rakyat dan semua dana-dana yang di dalam universiti itu sebahagiannya dibiayai oleh rakyat. Sebab itu apabila kita menjadi pelajar universiti awam, kita membawa satu tanggungjawab yang berat, iaitu kita kembalikan duit rakyat dengan berjaya dengan cemerlang.